Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Okey, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk malam ini, sesi yang kelima Algebra Masterclass 2026. Jadi untuk malam ini, sebelum kita sambung kepada topik ataupun bahan yang baru, saya nak bincang dulu soalan yang kita tertinggal minggu lepas, tak sempat bincang. Sebab ini penting, yang ini sangat penting. Baik form 1 ke form 2 ke form 3, ini sangat penting sebab dia adalah algebra yang agak complicated dan susah. Okey, dia susah sikit. Tetapi kalau anda faham apa yang kita bincangkan malam ini sangat baik. Okey, so pastikan kalau ada soalan, kalau nak bertanya, boleh tanya. Kita seperti biasa, kita bersiaran secara dua hala, satu secara online dan kita ada secara bersemuka. Okey, jadi kita terus saja kepada soalan kita yang pertama, iaitu mencari hasil bahagi bagi setiap yang berikut. Soalan ini famous juga, keluar dalam soalan UASA, terutama yang melibatkan algebra. Soalan UASA akan keluar. Okey, dan kita tengok soalan yang pertama. Kepada kawan-kawan yang baru sampai, kita akan bincang soalan ini dulu, iaitu soalan minggu lepas. Sekiranya anda tak bawa kertas aku, anda boleh ambil kertas ke depan. Typo kat depan. Okey, kita bincang dulu soalan yang pertama. Okey, so kita ada 15x kuasa 2, y kuasa 4 bahagi 3xy. So langkah pertama adalah saya nak anda buat, bila jumpa bahagi ni, jadikan dia per. Tahu tak per? Pecahan, per. So 15x kuasa 2, y kuasa 4 itu letak di atas. 15x kuasa 2, y kuasa 4 tu di atas. Dan perkan dia panjang macam ni, bawah dia baru letak 3xy. Buat macam ni patutnya. Okey, boleh. So, step yang kedua, kita selesaikan nombor dulu. Dalam kes ni kita nampak ada nombor 15 di atas dan juga ada nombor 3 di bawah. Jadi, kita boleh mansuhkan. Tahu tak mansuh? Tahu tak mansuh? Bukan mansuh, tu Cik Mansuh. Ni mansuh. Tahu tak mansuh? Ialah kita maksudnya kita permudahkan bila kita istilah potong, tahu kan? Saya rasa sekolah rendah mudah diajar benda ni. Bila kita potong, maksudnya kita buat bahagi. Dan nak bahagi berapa? Kita tengok yang nombor paling kecil. Dalam 15 dengan 3 ni, siapa lagi kecil? 3. So kena bahagi 3 lah. Kita potong, bahagi 3 dapat 1. 15 bahagi 3 dapat 5. Ini kaedah mansuh ni kena tahu, kena mahir. Okey. Kemudian selesai itu, kita akan tengok huruf yang kedua, iaitu x. Di mana atas tu ada x kuasa 2, bawah x kuasa berapa tu? Kalau satu huruf single, berapa kuasa dia? 1, cuma tidak kelihatan. Okey, sekarang umpama kalau saya buat macam ni, x kuasa 2, bawah dia adalah x kuasa 1. Jadi saya pernah ajar sebelum ni, kan? Kalau kita tengok ada huruf yang sama dan dia bahagi, kita akan tulis dia sekali sahaja huruf itu dan kuasanya kita akan tambah ke tolak. Kita akan tolak sebab dia bahagi. Maka x kuasa 2 tolak 1, jawapan akhir kita adalah x sama dengan kuasa 1. Jadi x kuasa 1 sama dengan x sajalah. Jadi itu adalah cara panjang. Kalau nak cara mudah, tengok saya potong Saya boleh besarkan sikit tak? Takut pula nak besarkan itu. Saya besarkan sikit Kalau saya potong, saya akan potongkan x ni 1 ke bawah. Potong bawah, habislah. Yang dekat atas tu ada x kuasa 2. X kuasa 2 maksudnya jadi 2 kali. X darab x 2 kali. Kalau 1 dah potong kat bawah, bermakna atas tu saya potong yang kuasa 2 saja. Tinggallah x saja ni. Nampak? Itu cara dia. Sama juga untuk y. Y ni bawah dia y kuasa 1, atas dia y kuasa 4. Jadi untuk potong, untuk mudah, apa saya buat adalah apa ni? Tolong. Okey Apa saya buat adalah saya potong y sekali. Yang atas tu saya potong 4. Kalau saya potong 4, berapa tinggal? 3 lah. 3 macam tu. Okey, cuba kemas gini. Kita kemas gini balik, apakah jawapan yang kita dapat?
Jawapan dia adalah 5 kan? 5 per 1, 5 lah. 5 X yang tinggal, Y kuasa 3. Bawah ada apa tak? Bawah dah tak ada dah. Bawah tinggal 1, maknanya terus kita ambil yang atas sajalah. Maka inilah jawapan dia, 5X Y kuasa 3. Okey tanda tik bagi yang betul, kalau salah betulkan. Soalan yang kedua, kita ada 2XY, kita buat macam ni. 2XY, jumpa bahagi, kita buat perpanjang macam tu. Letak bawah 4X kuasa 2 Y kuasa 2. Arisan, Arisan tu bagi tak boleh tengok ke tak? Semua yang sebut nama tu apa tak boleh. Dia tak tahu. Okey, so langkah pertama ialah kita buat nombor dulu. Mana nombor? Nombor dia ni lah, yang 2 dengan 4. Nak bahagi macam mana? Nombor yang paling kecil. Nombor paling kecil 2. So bahagi 2 tinggal 1, bahagi 2 tinggal 2. Macam tu. Okey. Saya pun buat dah siap-siap dia punya palang tu. Saya buat dah siap. Okey, 1 tinggal atas, 2 tinggal bawah. Selesai nombor. Sekarang kita tengok huruf X. Huruf X, 1 di atas ada X saja. Bawah ada X kuasa 2. Maka apa saya buat? Saya potong X di atas sekali. Dan bawah tu saya potong yang kuasa 2 tu. Maka tinggal X sahaja. Maka tinggallah sini X sahaja. Nampak? Atas ada dah? Dah habis. Sama juga dengan Y. Y ni kita potong atas, potong 1Y. Bawah potong kuasa 2, dia tinggal Y sahajalah. Okey Kalau tak jelas, saya buat macam ni. Atas dia ada Y, bawah dia ada Y kuasa 2. Y kuasa 2 tu maksudnya Y darab Y lah. Bila Y darab Y, kita potong macam mana? Kita potong atas 1, bawah 1. Atas 1, bawah 1. Kan tinggal 1 Y. Macam tu Itu konsep dia. Itu cara panjang lah. Jadi kita tinggal sini Y sajalah. Maka jawapan kita yang kita kemas kini adalah kita buat macam ni lah. 1 per 2X Y. Itulah jawapan akhir. Sepatutnya begitu. Okey, kita akan pergi kita akan pergi soalan yang berikutnya. Boleh Dah salin dah? Kita pergi soalan ini. Siapa yang belum buat dah sekali. Patutnya dah siap kan. Sampai-sampai itu saya adakan senarai kehadiran. Tolong tanda tangan. Ingat Anda semua kalau bersemuka dengan saya, tolong tanda tangan kehadiran ni. Saya serahkan dulu. Sign ikut tadi. Okey, kita pergi soalan yang berikutnya. 12P kuasa 6R bahagi negatif 3PR. Jadi apa nak kita buat? Kita buat 12 di atas, 12P kuasa 6R di atas, dan kita buat perpanjang macam tu. Bawah letak negatif 3PR. Kurungan tak buat tak mengapa, sebab kita dah letak di bawah. Maka tak perlu letak kurungan lah. Cuba potong. Betul. Cuba potong. Siapa yang di online boleh cuba soalan ni, kita masih lagi bincang yang ni. Oh, dah dapat dah. Kita bincang soalan yang ni, yang minggu lepas punya. Sebab tak sempat nak bincang kan. Kita bincang dulu Okey, soalan ni siapa dah dapat? Apakah jawapan bagi soalan ini? Berapa? Fia, berapa Fia? Berapa jawapan ni? Dapat dah? Negatif 4 P kuasa 5. Macam tu Okey. Baik, sekarang kita tengok satu-satu. Mula-mula tengok, dia kan 2 tingkat. Maka saya buatlah 2 tingkat. Macam tu. Okey Nanti kita akan tengok, dia jadi setingkat ke 2 tingkat. Mula-mula nombor dulu. Nombor dulu. Tengok, bahagi berapa ni? Bagi dengan 3 kan? So, saya pun bahagi 3 lah. Bahagi 3 tinggal berapa ni? Negatif 1 lah. Sebabnya bahagi negatif 3 kan? So, bila bahagi ni, bila negatif 3 kan, kita bahagi dengan 3. Kan kita dapat negatif 1. Nampak tak?
Macam itulah saya potong. Maka dapat jawapan negatif ke sini. Okey. Sekarang atas bahagi 3 dapat 4. Okey. Sekarang P pula. Atas P kuasa 6, bawah P kuasa 1. Jadi potong bawah sekali, atas hutang 1 tinggal 5. 5 okey. R pula selesai. Dia satu atas atau bawah. Maka habislah R. R tak wujud, R dah selesai. Sekarang tengok yang di atas tinggal 4. Adalah P kuasa 5. Itu sahaja di atas. Tetapi di bawah tengok, di bawah ada negatif apa tu? Negatif 1, betul? Betul tak? Bawah huruf dah habis. Yang tinggal negatif 1. Asalnya begini. Tetapi anda boleh permudahkan menjadi terus jadi negatif 4 P kuasa 5 sahaja. Sebabnya negatif ini kita boleh naik atas. Ni negatif ni kita boleh naik atas sini. Maka dia terus jadi ini. Negatif 4 P kuasa 5. Ya, betul ni. Tahniah ni. Negatif 4 P kuasa 5. Betul jawapan dia. Boleh ke yang lain? Kalau ada soalan bertanya Okey, kita teruskan soalan yang berikutnya. Tolong simpan nota ni sebab ini untuk ulang kaji penting sangat penting bila kita berdepan dengan yuasa algebra Okey, kita sambung nombor 4. Nombor 4 kita ada 4A B kuasa 3 dan buat perpanjang. Ingat bahaginya buat perpanjang. Senang kita nak buat kerja. Bawah adalah 8 B kuasa 3 C. Langkah pertama, potong nombor dulu. Kita tengok sifar yang paling kecil, 4. Maka bahagi 4 lah. Jadi senang saja bagi 4. Potong 4, bahagi 4 tinggal 1. 8. Potong, bahagi 4 tinggal 2. Okey, sekarang saya tanya. Yang A tu apa jadi? Yang A tu kena potong ke ataupun dia stay? Dia stay. Kenapa dia stay? Sebab dia tak ada kawan kat bawah. Nak potong tak ada kawan. Maka A tu akan stay seorang-seorang kat situ. Biarkan dia. Sama juga dengan C. C pun tak ada partner nak kawan, nak dipotongkan. Maka dibiarkanlah C tu. Yang boleh potong B. B cos 3 atas, bawah pun B cos 3. Maka kita potong B cos 3 tu sekali habis terus B. Maka yang tinggal, tengok. Yang ni hati-hati Tolong berhati-hati sebab saya ada tengok kertas kawan-kawan kita yang hantar. 4 ni confirm salah. Yang 4 ni dia salah sebab yang di atas, tengok kita buat per kan. Yang atas tinggal 1A, betul tak? Betul tak 1A? 1A tu tulis A sajalah. Sama lah tu Maka atas tinggal A saja. Sebabnya 1 darab A lah. A saja tinggal atas. Tetapi yang di bawah, apa tinggal tu? 2. Patutnya macam ni. Tetapi, okey, salin dulu. Siapa yang salah pun salin ni. Saya bagi 2 situasi. Situasi pertama, wajah dia begini, macam ni. Dia boleh bertukar wajah lain. Ini penting untuk form 3, form 2 sebagainya. Okey dengar Begitu puan, jangan terkejut. Okey, wajah kedua dia dengar Wajah kedua dia boleh tukar jadi macam ni. 1/2 kan. Lepas tu atas dia akan jadi mungkin jadi sini. Darab A per C. Boleh. Nampak dia bawa keluar. Yang ni kan 1, betul tak? So dibawa keluar 1/2 tu ke depan. Dipisahkan jadi macam ni. Pun boleh. Boleh menjelma watak dia macam tu. Jadi kena ingat kena ingat dia boleh tukar. Boleh. Jadi kalau jumpa soalan macam ni, jawapan macam ni, kenapa lain jawapan kau? Mesti salah. Tak betul Macam ni betul juga. Cuma lebih cantik jawapan di atas lah. Padam pula. Jawapan di atas ni lebih cantik. Lebih baik berbanding yang di bawah. Cuma nak bagi tahu dua jawapan tu sama. Okey
Okey, salin catat ni dulu. Boleh? Kita pergi soalan yang berikutnya. Ni jawapan dia adalah 1/2 A per 2C Bawah tu tinggal C saja. Maka tinggal 2C lah. Yang A ni dia di atas. Dia tak boleh pergi bawah. Dia di atas lah. Ya. Kecuali kalau bawah ni tak ada orang. Bawah ni tengok saya highlightkan ni. Bawah ni, yang bawah ni yang warna kuning ni. Yang warna kuning ni kan. Bawah ni kalau tak ada orang, tinggal satu je. Baru kita boleh jadi semua atas. Contoh macam ni. Tengok Contoh macam ni, saya bagi contoh. Ini kena faham ni. Ini konsep asas ni. Kalau atas kita ada contohnya ada 12 lah, 12Y kan. Bawah tinggal satu je. Yang ni boleh kita permudahkan jadi 12Y sahaja. Sebab 12Y ni kalau bawah dia satu, dia akan penyek terus. Tekan terus satu tu, hilang, tinggal 12Y. Okey Tetapi kalau macam ni tak boleh. Kalau macam ni contoh 12Y di atas, bawah dia ada 7. Bolehkah dia pijak 7 tu? Tak boleh pijak. Dia boleh pijak satu saja. Kalau nombor lain tak boleh pijak. Jadi 7 ni kekallah, dia tak boleh pijak. Kecuali macam ni. Kalau bawah dia 2. Yang ni boleh pijak sebab dia boleh masuk. Bahagi 2, 1. Bahagi 2 tinggal 6. Maka ini akan dapat 6Y sahajalah. Sebab bawah tu dah jadi 1. Maka dia boleh pijak. Ingat pecahan. Kalau bawah ni 1, boleh dipijakkan. Maka tinggal yang atas sahaja. Ada soalan? Jelas tolong faham betul Kita tak nak jadi nanti awak datang ni tak dapat apa-apa. Tolong pastikan korbankan masa sejam ni, kejap je. Faham betul-betul. Kita ni jumpa seminggu sekali je. Pastikan faham betul-betul apa yang saya ajar. Tak faham tanya. Okey, kita tengok soalan ke-6. Negatif 10AB per dengan 2A. Belum Oh sorry, soalan 5 belum. Saya ingat dah sudah. Terima kasih Dia dah terconteng sini, saya ingat dah sudah. Okey, kita patah balik soalan 5 belum 8x kuasa 6 y kuasa 4 perkan dengan 2x y kuasa 3. Langkah pertama, buat nombor dulu. Nak bahagi berapa? Bahagi dengan 2 sebab 2 paling kecil. Bahagi 2 tinggal 1, bahagi 2 tinggal 4. Okey Sekarang kita tengok X. Huruf X, atas X kuasa 6, bawah X kuasa 1. Jadi, kita potong X kat bawah sekali dan potong atas tu, potong 6, hutang tinggal 5. Okey? Y pun sama. Bawah, okey, tengok Bawah, macam mana saya potong? Bawah ni saya potong Y kuasa 3 tu sekali terus. Tapi yang atas saya potong 4 saja, tinggal 1. Tinggal Y je lah. Boleh faham tak? Y atas kuasa 4, bawah kuasa 3. Kalau tak faham, dia macam ni. Y kuasa 4 macam ni. Y darab Y darab Y darab Y 4 kali. Bawah adalah Y darab Y darab Y 3 kali. Jadi nak potong dia seorang satu. Atas 1, bawah 1. Atas 1, bawah 1. Atas 1, bawah 1. Kan tinggal Y saja kat atas. Boleh faham Jadi saya buat cara shortcut. Maka saya potong saja. Maka tinggallah Y saja di atas. Maka update jawapan terkini. Sekarang tengok. Cuba jawab soalan saya. Yang bawah tu tinggal apa? Yang bawah. Tinggal 1 kan? Boleh tak atas penyek yang bawah? Boleh. Jadi kalau bawah ni tinggal 1 saja, maka habislah bawah ni. Maka terus ambil yang atas 4x kuasa 5y sahaja jawapannya. Betul ni 4x kuasa 5y. Okey, tanya. Mana tadi Auni Zara nak jawab pun boleh
Audi Zara tu dalam online. Harap maklum sebab kawan-kawan kita depan mata ni dia orang bersemuka. Jadi bila saya cakap dia ingat cakap dengan dia orang pula. Okey. Okey, sekarang nombor 6, soalan terakhir. Nombor 6 negatif 10 AB bahagi dengan 2A. Mudah je kan? Apa jawapan dia? Siapa dapat dah? Negatif 5. Okey, baik. Macam mana tengok jawapan dia? Pertama kita potong nombor, bahagi 2, 1 bahagi 2 dapat negatif 5. Jangan salah. Negatif 5 Kemudian kita potong A. Potong A satu atas, satu di bawah, maka tinggallah B sahaja. Maka jawapan final kita negatif 5B sahaja. Selesai. Okay, harapan saya tolong pastikan anda faham betul. Lepas ni akan banyak situasi jumpa macam ni. Okey, ada soalan yang kawan tanya, dia kata, cikgu saya dah form 3, jumpa ke soalan macam ni? Dia tak jadi macam ni. Ini untuk form 1 tau. Ini untuk form 1. Tetapi kaedah pemotongan macam ni akan digunakan dalam topik form 2 dan form 3. Akan jumpa berbagai wajah dalam soalan. Cuma basic dia macam ni lah. Kalau anda faham basic ni, banyak soalan selesai. Banyak kita boleh buat. Walaupun dia dalam bentuk kibat. Okey, kita pergi soalan yang berikutnya. Baik. Soalan berikutnya, okey, yang pelajar bersemuka boleh ambil kat sini. Minta tolong bantuan edarkan. Tapi jangan buat lagi Pegang dulu, kita buat sama. Okay. Saya harap cukup lah Okey, bagi yang online kita akan bahan yang saya bagi tu. Ada saya bagi Mana tadi? Alamak. Ni dia. Ini dia. Pelajar yang online saya berbagi dekat grup rasanya. Harap anda dapat Tak apa, kalau tak dapat nanti boleh tengok video, saya buat rakaman. Anda boleh tengok dulu. Kita akan buat yang ni dulu Jangan buat benda lain, jangan lagi start, jangan mula, nanti dulu. Okey, kejap. Dengar kejap. Kalau tengok arahan tu dia kata cuba lakukan di bawah masa 5 minit. Tapi tak ada orang pun dapat 5 minit lah. Tak apa. Kita buat perlahan-lahan asalkan betul. Ingat kita buat perlahan-lahan asalkan betul. Abaikan kepatasan tu. Sekarang macam ni. Yang pertama, dengar. Yang pertama, pelajar yang bersemuka, kertas anak tu dia mungkin tak jelas. Dia ada grid tau, tengok ni. Dia ada grid, apa tu? Kotak-kotak. Bila saya photostate, dia hilang kotak tu. So anda kena pandai-pandai lah tengok kotak tu Boleh? Kalau tak ada pun anda buat sendiri lah kotak tu. Okey, baik. Saya akan bagi masa untuk anda lengkapkan. Cuma tengok apa saya buat tu. Dia macam sifir darab tau. Tengok ni, tengok jap. 4 ni datang daripada 2 kali 2 dapat 4. Nampak? Okey, yang sebelah kanan 2 pula darab dengan 3B akan dapat 6B. Itulah seterusnya. Okey, selamat mencuba. Jalan. Berhati-hati bawah semakin susah. Semakin ke bawah semakin susah. Pelajar yang online pun kalau ada kertas ni boleh mula buat Nanti saya akan tunjukkan jawapan. Okey, darab ikut baris dengan laju. Okey, melintang, menegak, melintang, menegak. Alik. Kenapa Fuzai datang? Fuzai datang. Dia dalam ni. Percaya? Dekat kelas. Kita tengok. Ujian ni dipanggil kepatasan sebabnya kalau siapa hafal sifir dia cepat je buat lah. Kalau yang tak hafal tu dia pakai kalkulator kan kira.
Okey Saya akan track jawapan satu-satu Jadi anda boleh tengok jawapan di depan. Empat kali 2 8. Terpulanglah. Ada orang dia buat laju ke bawah dulu. Ada orang dia buat melintang dulu. Terpulang. Okey. So 2 darab dengan 6D, kita akan dapat 12D Next. 2 baris 2 darab dengan 7, kita akan dapat 14. Okey. Teruskan. Saya buat yang bawah pula. 3 darab 2, akan dapat sini 6. 3 darab 3B akan dapat 9B, bukan 6B 3 darab 3 adalah 9. 9B. 3 darab 4, jawapan dia 12. So yang ni dia campur ada yang nombor saja, ada yang melibatkan algebra. Kemudian 3 darab 5C akan dapat 15C. Okey, kita pergi seterusnya ke sebelah kanan. Mana saya punya cursor tadi? Okey Next adalah 3 darab 8E akan dapat 24E. Saya siapkan bahagian atas lagi. Bahagian atas 2. 2 darab 9 akan dapat 18. Dan 2 darab dengan 10 akan dapat 20. Macam yang lain? Oh, dah jauh dah. Hampir ke bawah. Siapa dah selesai sampai bawah angkat tangan nak tengok. Siapa paling pantas? Pada saya tak? Okey, saya perlahan sikit saya nak tengok jawapan. 9 kali 3 akan dapat sini 27. Dan 3 kali 10 akan dapat 30. Okey. Kalau anda tengok jawapan di depan sama, anda boleh tik anda punya kertas tu. Sahkan jawapan mana yang saya dah tulis kat depan. Okey, kita tengok seterusnya lagi. Okey. Next, 4M kali 2 kita akan dapat 8M dekat sini. Kertas semakin tak nampak dah ni. Okey. Kemudian 4 kali 3B, 4M kali 3B. 4M kali 3B dia akan dapat 12MB ataupun BM, boleh. 12MB ataupun 12BM, boleh diterima. Kemudian 4M darab 5C kita akan dapat 20MC ataupun CM pun boleh. Boleh Depan dia 20, 5 kali 4 20, C kali M, CM ataupun MC lah. Untuk seterusnya 4M darab 6D. 4M darab 6D kita akan dapat 24. 24 DM ataupun MD. DM tak sedap. MD ataupun DM Next kita akan dapat lagi 7 darab 4M. Kita akan dapat 28M. Sahaja sebab 7 tu 7 nombor, tak ada melibatkan huruf. Next 4M kali 9 kita akan dapat 36M. Sahaja. Okay, next. Oh, tak tahu Tak tahu Dia kan dah tahu. Aisyah, kau tahu Oh, tahu. Adik awak sekali tahu. Adik awak juga ada juga ke kelas. Tak tahu. Tak apa. Ambil kertas. Ambil kertas. Okey. Seterusnya 4M kali 10 kita akan dapat 40M. Kita pergi yang seterusnya. Okey, next.
5 kali 2 akan dapat 10 sini. Kemudian 5 kali 4 akan dapat 20 kat sini. Kemudian 5 kali 6D kita akan dapat 30D sini. 30D. Lepas tu kita akan dapat 5 kali 7 akan dapat 35. Sebelah dia kita akan dapat 5 kali 8E akan dapat 40E. Dan sebelah sini adalah 5 kali 9 akan dapat 45. Selesai itu. Cek dulu. Dah ada yang dah siap? Dah. Seorang dah siap? 2 orang dah siap? Okey, tahniah. Sampai bawah. 3 orang dah siap? Tahniah. 4 orang dah siap? Dia sampai bawah dah, tak apa. Saya tulis jawapan. Kawan cek. Seterusnya 6 kali 2 akan dapat sini 12. Kemudian 6 kali 3B sebelah dia akan dapat 18B. Sebelah lagi 6 kali 4 akan dapat 24. Sebelah lagi 6 kali 5 akan dapat 30C sebab atas tu 5C. 6 kali 5C akan dapat 30C. Teruskan sebelah lagi 6 kali 7 42. Sebelahnya 6 kali 8E akan dapat 48E. Dan di hujung sekali 6 kali 10 akan dapat 60. Selesai baris seterusnya. Kita naik lagi ke bawah. Okey. 7N kali 2 akan dapat 14N. 7N kali 5C akan dapat 35. NC ataupun CN boleh diterima. 7NC ataupun 35NC ataupun 35CN boleh Seterusnya sebelah dia adalah 7N kali 6D. Kita akan dapat 42 DN ataupun ND boleh terima. Seterusnya 7N darab 8E. Berapa 8 kali 7? 56 56 NE ataupun EN boleh terima. 56 NE ataupun EN. Seterusnya 7N kali 9. Berapa 9 kali 7? 63N. Dan di hujung sekali 7N kali 10 70N. Selesai yang tu. Boleh Seterusnya 8 kali 2 16. 8 kali 3B 24B. 8 kali 4 32. 8 kali 6D 48D. 8 kali 7 56. 8 kali 9 berapa? 72. Dan 8 kali 10 80. Baris seterusnya 9 kali dengan 3B 27B. 9 kali 4 36. 9 kali 6D 54D. 9 kali 7 berapa? 63. 9 kali 8 E 72 E. Dan di hujung sekali 9 kali 10 adalah 90. Siap ke semua? Lagi bawah lagi 3 lagi. 10P kali 2 akan dapat 20P. Lepas tu 10P darab dengan 3B. 10 kali 3 30. 30 PB. 30 PB ataupun BP boleh terima.
10 kali 3B akan dapat 30 PB ataupun BP. Seterusnya 10P kali 10P kali 5C akan dapat 50 PC ataupun CP. 50 PC ataupun CP 50 CP ataupun PC. Seterusnya 10P kali dengan 6D 60 PD ataupun DP. 60 PD ataupun DP Sebelah dia lagi 10P kali 7 dia akan dapat 70P. Seterusnya 10P kali 8E akan dapat 80 PE ataupun EP. Dan yang hujung 10P kali 9 akan dapat 90P sahaja. Dua lagi. Q kali 2 akan dapat 2Q bukan Q2 tak boleh Q2. Dia masih nombor depan. 2Q. Q kali 2, 2Q. Walaupun kita sebut Q kali 2, tetap jawapan dia 2Q, nombor depan. Seterusnya Q kali dengan 4 akan dapat 4Q. Sebelah dia Q kali dengan 5C akan dapat 5QC. 5QC ataupun CQ. Boleh terima. Sebelah dia pula Q kali 6D akan dapat 6DQ. 6DQ ataupun 6QD boleh. 6DQ atau 6QD. Seterusnya Q kali dengan 8E 8EQ ataupun 8QE. Boleh. 8EQ atau 8QE Seterusnya Q kali 9 9Q lah. 9Q. Dan yang hujung tadi Q kali 10 akan dapat 10Q. 10Q Baris terakhir R kali 2 akan dapat 2R. R kali 2 dapat 2R. Lepas tu R kali 3B akan dapat 3BR. 3BR ataupun 3RB. Seterusnya R kali dengan 4 akan dapat 4R. Seterusnya R kali dengan 5C akan dapat 5RC ataupun 5CR. Boleh. 5RC ataupun 5CR. Seterusnya R kali dengan 7 akan dapat 7R. 7R. Seterusnya R kali dengan 8E akan dapat 8ER ataupun 8RE. 8ER ataupun 8RE. Seterusnya E darab dengan 9 akan dapat 9R. R kali dengan 9, 9R. Tak ada E R kali dengan 9 akan dapat 9R. Dan di hujung sekali 10 kali R akan dapat 10R. Siapa betul semua kat tangan? Oh, ramai Betul semua tu dah kena buat tau, bukan Salim saya punya jawapan ni. Okey, tahniah. Okey kalau sejuk boleh off aircon. Bukan yang dalam online, online boleh terus pakai aircon Yang ni dalam kelas saya dia orang pakai aircon, sejuk kot, menggigil. Okey, selesai yang tu. Simpan benda ni, kita pergi yang aktiviti terakhir. 2 minit lagi. Nama dia pagar sesat. Apa yang sesat ni? Okey Sekarang kita ada 3 haiwan. Sama ada lion, elephant dan tiger ni, manakah destinasi dia? Adakah lion akan jumpa zebra ataupun lion jumpa hippo? Ataupun gajah, elephant jumpa zebra ataupun jumpa hippo? Cara dia adalah anda kena selesaikan dulu yang inilah. Yang ni boleh cuba dulu. Nanti saya akan tunjukkan. Kalau anda jumpa, contohlah kan, katalah lion ni penyelesaian dia anda jumpa adalah hippo. Maka anda kena buatlah jalan menuju ke hippo. Saya tunjukkan sikit Tak apa, yang tak faham ni kita buat lawan.
Yang sebelah kiri ni soalan, yang sebelah kanan ni jawapan. Ada jawapan yang akan berkongsi, ada soalan yang berkongsi, ada dua soalan yang akan berkongsi satu jawapan. Ada dua soalan yang akan berkongsi satu jawapan. Kalau anda jumpa katalah laluan singa ni laluan dia kepada zebra, jadi anda kena buatlah daripada singa ni menuju ke zebra, ikut laluan, carilah mana yang boleh jumpa zebra. Okey, cuba buat dulu lah. Saya tunjuk yang pertama dulu. Saya nak buat. Okey, tengok yang pertama Tengok yang nanti kamu terkejut pula. Macam nak buat ni? Mana nak buat Cek orang kosong sekejap. Saya buat kat bawah Saya nak buat soalan pertama. Saya tunjukkan soalan pertama. Ini ni. Yang ni saya akan tunjukkan soalan yang pertama. Okey. Ini kat bawah kosong sikit. 9 A kuasa 2 C. Darab. Darab kurungan darab. 12 B tambah 3 B tolak 5 B. Okey, dengar. Okey, dengar jap. Cuba tengok ke depan. Tengok ke depan ni. Boleh tak saya selesaikan dalam kurungan ni terus? Kenapa boleh? Sebab semuanya sama. Semuanya B dan kuasa dia adalah kuasa satu yang sama. Bolehlah. Tetapi kalau kuasa berlainan tak boleh tambah. Okey, kejap. Ni ulang kaji. Boleh tak B kuasa 2 tambah dengan B kuasa 3? Boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kuasa dia berlainan, maka tak boleh tambah. Darab boleh. Ini form 3. Darab boleh. Okey, saya ulang balik. Kalau huruf yang sama, huruf sama, tapi kuasa dia berlainan, tak boleh tambah, tak boleh tolak. Tambah tak boleh, tolak pun tak boleh. Tetapi kalau dia darab, boleh. Tengok contohnya B kuasa 2 darab B kuasa 3. Form 3 Cik tahu Kalau asas sama, kalau huruf yang sama, huruf dia sama, B. Kuasa dia berlainan. Kalau darab, masih boleh hidup. Maksudnya, tulis B sekali dan kuasa tu ditambahkan. Kuasa 2 tambah kuasa 3, dia kita akan dapat B kuasa 5. Itulah jawapan dia kalau darab. Kalau tambah, tak boleh. Tambah, tolak, tak boleh. Sekarang, situasi yang soalan di atas ni, bolehlah tambah, tolak. Sebabnya, dia kuasa 1. Ini pun kuasa 1, ini pun kuasa 1, yang ini pun kuasa 1. Okey. Sekarang cuba guna kalkulator tengok apa jawapan. 12 tambah 3 berapa? 15 tolak 5 berapa? 10. Maka kita ringkaskan 9A kuasa 2C ni dalam kurungan tinggal 10 berapa? 10 apa? 10B. Kan? 12B tolak 12B tambah 3B dapat 15B. 15B tolak 5B akan tinggal 10B. Maka sekarang ada tak jumpa jawapan? Tak jumpa jawapan Sebab kita belum darab lagi. Dengar tengok depan. Yang ini bila jumpa ada kurungan ni maksudnya darab tau. Jadi kita kena darab macam ni. Darab Okey, sekarang kita darab nombor dulu. 9 darab 10 jadi apa? 90. Okey, A ni ada kawan tak? Tak ada kawan. Maka dia akan kekallah A kuasa 2. C pun tak ada kawan. C tak ada kawan, tulis balik C tu. Tapi kita ada B kan? Kita hormat B depan pula. Okey, kita letak B kat depan, C di belakang. Sebab masing-masing 1 C, 1 B. Cuma saya susun B di tengah-tengah sebab menghormati B keutamaan dia dalam ikut susunan ABC kan B dulu. A, B, C, D, E kan? Jadi B tengah-tengah. Walaupun tak salah anda buat macam ni. 90 A kuasa 2 C, B. Tetap betul. Cuma lebih afdal kita ambil yang ni lah. Sebab B lebih utama daripada C. Sekarang apa jawapannya? Dah jumpa belum?
So tiger pergi mana? Tiger akan pergi ya zebra. Dah jumpa jawapan. Sekarang buat laluan daripada tiger menuju ke zebra. Zebra tu Audi je dah. Okay. Siapa cakap tu? Betul Nick. 90A kuasa 2 CB betul. So ni kita dah dapat jawapan ni Kita dah dapat jawapan tiger bertemu dengan zebra. So cuba cipta laluan daripada tiger menuju ke zebra. Buat laluan. Dia ada banyak laluan. Bolehlah buat mana-mana pun. Sama je betul. Tetap betul. Sebabnya laluan tu mudah je. Buat laluan menuju ke zebra. Ini kenapa? Okey. Laluan menuju ke zebra. Lion tiger. Lion sorry. Tiger pula. Saya pergi terus. Sini. Naik atas. Sini. Nampak laluan. Nampak. Dah jumpa dah zebra. Ada orang ikut jalan lain, tak salah sama je Mana-mana lah. Asalkan lion bertemu dengan zebra. Selesaikan lagi dua. Cepat buat ni. Sesat? Macam mana boleh sesat? Pergi ke gajah. Okey, sekarang gajah ni pergi mana? Apa dah dapat pelongi? Gajah pergi barat sumbu. Hippo. Ni adalah HIPPO. Hippo. Okey, siapa dapat ni? Cepat ni buat ni. Gajah pergi mana? Gajah pergi zebra ke pergi hippo? Dah buat ke belum? Tak Okey Saya buat kat bawah. Siapa yang dah buat tu, okay, cuba saya pergi bawah Siapa nak ni? Ya, dalam online dah dapat jawapan ke untuk gajah? Gajah pergi mana? Okey, saya buat Okey, dengar semua dengar. Untuk gajah 4A kuasa 3 B kuasa 2 C. Bila bahagi 1/5 AB. Okey, dengar. Okey Mula-mula saya tukar dulu. Okey, yang ini dengar Yang ini dia boleh tukar menjadi AB per 5. Macam tu. Sebabnya yang AB ni dia boleh naik atas bergabung dengan satu. AB tu boleh naik atas bergabung dengan satu. Maka saya boleh buat AB per 5 je. Boleh faham tak? Boleh faham tak ni? Tengok betul. Tengok betul, jangan buat benda lain. Jika tak faham ini 1/5 AB tu kita boleh memudahkan jadi AB per 5 dengan cara dia adalah AB tu join atas. AB tu dikira atas. 1 tu atas, 5 tu bawah. AB pun dikira atas. Sebabnya kalau ikut asal 1/5 AB per 1 patutnya pecahan. Tapi dia tulis AB saja, maka AB tu boleh join atas. Maka saya ringkaskan jadi AB per 5. Sekarang bila bahagi ni, apa jadi kalau bahagi? Jadi apa? Tukar jadi apa? 4A kuasa 3 B kuasa 2 C darab. Kan? Bila darab dia akan apa jadi apa depan ni? Terbalik. Maka 5 di atas, bawah tinggal A B. Okey, sekarang kita boleh potong. 4 tak boleh lah. 4 ada partner kat bawah ni. Okey Yang boleh potong hanyalah untuk yang ini dengan yang ini sahaja boleh potong. Okey. So potong dia macam mana? Huruf tak boleh. Yang boleh potong adalah
Nombor tak boleh. Nombor tak ada. Yang boleh potong huruf. Yang kita potong A. A potong 1. Yang ni tinggal A kuasa 2. B boleh potong? Potong B 1. Yang ni potong 2, tinggal 1 B lah. C tak ada partner. C tak ada kawan. Maka sekarang kita boleh terus selesai. So sekarang yang ini pula, tengok tengok betul-betul. Yang ini pula akan darab atas. Maka 5 kali 4 adalah apa? 20. A kuasa 2 dan B, C sahaja. Maka jawapan kita yang mana? Zebra? Jawapan kita dah dapat. Salin jawapan ni, siapa yang yang salah ni kali ni? Ini jawapan dia. So jawapan kita elephant menuju kepada hippo. Silakan. Tak apa. Kalau dia masuk laluan sama tak apa. Dikira sah. Boleh Boleh masuk laluan sama. Ini jawapan dia untuk elephant menuju kepada hippo. Saya nampak yang ketiga pula. Kita lagi 8 minit lagi. Ni dah salin belum? Saya nak padam ini. Dah Okey. Soalan yang ketiga. Mungkin ada yang buat tapi salah kan? Dah okey Baik, tengok sekali lagi. Okey, soalan ketiga Soalan ketiga ini soalan dia. 2A kali 5B kuasa 3 bahagi 2B kuasa 2 darab 4AC. Okay, tadi kita dah jumpa dah. Elephant jumpa dengan hippo kan. Okay, last. Tiger ni pergi mana? Okay, soalan kat bawah. Kita ada 2A darab dengan 5B kuasa 3 bahagi dengan 2B kuasa 2 darab dengan 4AC. Okey, langkah pertama tengok Kita kena buat macam ni. 2A kali dengan 5B kuasa 3 bila bahagi, tengok ni. Yang bahagi depan ni saja akan turun bawah. Yang ini sahaja turun bawah. Jadi dia buat per 2B kuasa 2 di bawah, manakala 4AC tu di atas. Baru betul. Macam ni. Okey Bukan 2B kuasa 2 darab 4AC tu di bawah, tak. Yang di bawah tu 2B kuasa 2 je. Yang 4AC kembali naik atas. Macam ni Okey. So sekarang kita selesaikan 2 dengan 2 boleh potong. Okey, saya potong 2 dengan 2 selesai. Apa kita potong? B kuasa 2 dengan B kuasa 2 pun boleh potong, selesai. Okey, dengar ini penting. Dengar baik-baik. Yang A di atas ni tak boleh potong. Saya ulang balik. Yang A di atas ini tak boleh potong. Yang A ni dengan A ni tak boleh potong sebab dua-dua tu di atas, dikira atas. Tolong ingat sekali lagi. Kuasa 3 Oh, sorry. Okey, so yang ni tinggal kuasa 2 kan? Macam tu. Kuasa 1. Oh, B sajalah. Okey sorry Tadi ni kuasa 3 saya pasang kuasa 3 ni. Ni tinggal B saja. Okey, semula So, awak nampak macam ni 4AC ni sebenarnya dia adalah 4AC per 1. Cuma tak kelihatan satu ni. Satu bawah ni tidak ditulis. Jadi 4AC ni dikira atas. So, atas dengan atas tak boleh potong. Atas dengan atas tak boleh potong. Ini atas. Ini pun atas. Atas dengan atas tak boleh potong. Yang boleh potong atas bawah sahaja. Boleh potong. Boleh faham tak? Jadi sebab itu A tak boleh potong. Jadi A tu masih wujud. Maka yang tinggal sekarang 5 kan? Betul tak 5? Betul ke 5? 5 kali 4. 5 kali 4 berapa? 20. Kan? Ni kan 5 kali 4. 5 kali 4 20. A kali A berapa? A kali A berapa? A kali A 2A pula dah.
A kali A adalah A kuasa 2. Lepas tu tinggal B dengan C. Pasanglah B, C. Sekarang jawapan kita mana? Tiger pergi mana? Tiger pergi hipo. Betul. Betul. Okey. Betul. 20 A kuasa 2 B, C. Tahniah Yang dalam online pun tahniah betul jawapan dia. Maka tiger menuju ke hipo. Selesai kan? Tiger pergi ke hipo. Tiger menuju kepada hipo. Tadi pun elephant pun pergi ke hipo. Okey. Pastikan selesai yang ni. Ni saya tulis balik. Siapa tak sempat saya masalah ni? Tadi dah penting ni. Ada yang tanya? Setakat ni boleh faham? Okey, saya sebelum kita berakhir, saya nak dengar ni. Saya nak pesan benda ni. Okey, yang ini soalan ni memang aras tinggi lah sebab dia melibatkan ada bahagi, ada darab. So bila anda buat latihan ni, anda kena pastikan tahu dia punya konsep. Pertama, kalau ingat pertama saya nak ajar ni, saya nak pesan. Saya nak pesan dengar baik. Kalau melibatkan bahagi, pertama buat dalam bentuk per. Jadikan dalam bentuk per. Jadi sekarang kalau jumpa contoh macam ni kan. Soalan macam ni Katalah 2xy kuasa 3, dia jumpa bahagi 3y macam ni. Ingat bila dia keluar, dia soalan dia takkan buat per tau. Dia takkan buat per. Kita kena buat per sendiri. Dia buat dalam bahagi. So nak mudah, yang bahagi ni jadikan dia per. Okey. Yang sebelah bahagi ni, yang sebelah tu di bawah. Yang sebelah bahagi tu dia akan berada di bawah. Maka kita buat macam ni. 2xy kuasa 3 per dengan 3y. Sekarang selesaikan. Apa jawapan kat situ? Cuba selesai. Tengok. Kalau faham tadi mesti boleh buat ini. Ini senang. Apa jawapan akhir? 1/2. Boleh potong ke 2 dengan 3 tu? Adakah 2 dengan 3 tu boleh potong? Boleh ke potong? Tak boleh potong kan? X masih hidup. X masih hidup kan ataupun dah mati? Apa jawapan dia? Okey, 2/3. Kita X tak ada kawan yang boleh potong Y kan? Y satu atas potong satu tinggal 2. Maka sekarang 2xy kuasa 2 bawah tinggal per 3 macam ini. Okey, dengar Ini jawapan pertama A. Ada jawapan kedua. Tengok baik. Ini skill pecahan. Tengok Ini jawapan yang pertama. 2xy kuasa 2 per 3. Tetapi boleh kita pisahkan. Tengok ni. Tengok baik. Yang ini 2/3 ni boleh kita pisahkan daripada xy tu. Dia akan jadi macam ni. 2/3 xy kuasa 2. Ini jawapan yang kedua B. Boleh. Tolong salin dua jawapan ni sebab kita kena standby. Kalau jumpa jawapan yang berbeza, sebenarnya dia adalah sama. Sama A dengan B, jawapan dia sama. Cuma dia tukar dalam bentuk yang lain. Dia boleh tarik 2/3 tu ke depan. Okey, bagus soalan tu. Okey, ada kawan tanya, dia kata soalan macam ni, tengok Saya besarkan sikit, dengar ni. Dia kata yang ni, fokus soalan ni. Dia kata, macam nak tahu siapa pergi bawah, siapa pergi atas. Okey, dia pergi bawah bila jumpa bahagi. Selepas bahagi tu sahaja pergi bawah. Dan selepas bahagi antara yang ni atas. Boleh? Hanya nombor ataupun huruf selepas bahagi sahaja dia pergi bawah. Kalau ada simbol lagi lepas tu, dia di atas. Boleh faham tak? Makna kata, maksudnya sekarang ni dalam kes ni oleh kerana 2B kuasa 2 ni
dia satu-satunya jumpa selepas pagi, maka dia saja di bawah. Yang sini semua adalah di atas. Boleh okey, baik, kita sampai ke pojok. Kita akan jumpa lagi minggu depan, tapi sebelum itu saya minta pelajar yang semoga tunggu sebentar. Saya kena ada bagi taklimat sikit. Maka berakhir untuk sesi yang kelima. Jumpa nanti pada minggu depan. Kepada semua yang hadir, saya mengucapkan terima kasih. Nanti akan saya kongsikan rakaman kita pada malam ini. Terima kasih semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi ni. Terima kasih.